diperbincangkan dalam kuliah Tafaqquh Fiqh. Dan pada hari ini dalam aspek fiqh kita akan baca matan Safinatun Najah. Jadi anda difahamkan semua ada dibekalkan ya ni. Anda tak mengajar ni, contoh Sa'adan yang akan ajar. Jadi simpanlah baik-baik, tulislah nama kat situ, jangan tertukar dengan orang, InsyaAllah. Sebenarnya anda dimaklumkan sebelum ni, ya, kita mukadimah dulu. Anda dimaklumkan sebelum ni, anda diminta oleh pihak PPA untuk membaca kitab Safinatun Najah ni. Tapi dalam WhatsApp tu anda balas, suruh dia pergi cari Ustaz Muhsin dulu. Anda tak tolak anda bagi orang lain dulu. Tapi dapat tahu dia orang bagi Dr. Sa'adan. Tak apalah, sebab anda kurang sikit untuk kadang-kadang masa tu dia tak terlalu fleksibel lah untuk anak untuk hadir secara tepat lah waktu petang ni. Jadi Alhamdulillah kita orang pun akan belajar dengan guru yang hebat juga selepas ni, iaitu Dr. Sa'adan. Okey, anda dapat maklum untuk membincangkan mengenai pengenalan kepada kitab Safinatun Najah. Jadi ada dua aspek yang anda akan tekankan, iaitu pengenalan kitab dan pengenalan kepada penulis. Kita sebaiknya untuk kita memulakan pembacaan kitab, siri-siri pembacaan kitab adalah kita mengenali siapakah penulisnya. Inilah. Anak pun anak saya akan berhenti sekejap juga dalam pukul 6 InsyaAllah. Anak pun hari ni pun semua pesara API pun terlibat dengan itulah convocation khas. Ya, anak pun kena cepat juga lah. Okey, kalau tak silap, korang akan dapat satu ni, yang ini sebenarnya tidak diterjemah dalam bahasa Melayu. Ada kan jumpa? Kalau boleh belilah baca bahasa Melayu tu. Semua API sini tak ada fakulti lain. Anda pernah bukan apa dulu kuliah Tafaqquh ni ramai API, ramai sangat API. Jadi waktu anda dapat essay Safinatun Najah, tanya kawan anda, PPA baca kitab Safinatun Najah, macam tu je anda tanya. Sebab anda ingat semuanya API. Kalau semuanya API, anda tak suruh baca kitab yang lain. Macam tu lah, dari perspektif anda, ni kalau patut dia baca lah kitab yang lagi dalam ke, lagi dalam. Tapi betul ada orang beritahu anda yang rupanya kuliah Tafaqquh ni dah ramai pesertanya dan bukan API, dan API pun perlu dalam kita asal macam ni. Jadi anda sangat menggalakkan lah pembacaan ini untuk lanjut seterusnya. Okey, dalam muka depan itu orang akan tengok matan Safinatun Najah. Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Ke situ dia adalah cetakan Darul Minhaj. Ini dia banyak cetakan yang mungkin orang akan baca adalah cetakan Darul Minhaj pada tahun 2009. Dia ada cetakan-cetakan lain. Kalau kita bimbang, kalau ada cetakan-cetakan lain pun takutnya tak sama. Jadi semua akan baca Darul Minhaj lah. Kalau ada yang bahasa Melayu tu, buka di samping, kan, jangan fokus kepada tajuk lah, takut kita ada salah faham. Kalau tak cukup tu depan apa. Okey. Dan kita selak pada muka surat seterusnya. Selak muka surat seterusnya kita ada pengantar. Pengantar ni anda tak baca lah, ya. Pengantar ni anda tak baca.
Saya nak baca kepada Tarjamatul Mu'allif. Muka surat 9. Muka surat 9 ni adalah membincangkan mengenai pengenalan kepada penulis Safinatun Najah. Jadi dalam sini tak ada pengenalan kepada kitab. Dia ada bawa lah, ambil daripada nasaha lain. Silap, ambil daripada kitab Ad-Durrah Al-Yatimah. Kitab ni adalah kitab, dia bukan direct syarah kepada Safinatun Najah. Dia daripada Safinatun Najah tu, matan Safinatun Najah tu, ada orang buat nazam, ada ulama buat nazam syair. Dan Ad-Durrah Yatimah ni syarah kepada syair tu. Faham kan dia punya jalur dia macam tu lah. Okey, kita baca Tarjamatul Mu'allif dulu. Huwa al-alamah. Al-alamah, alif, alim sad, al-alamah. Al-mu'allim. Al-mu'allim ni guru. Kita al-mu'allim sini guru. Tapi al-mu'allim ni adalah dalam konteks guru Al-Quran, pengajar Al-Quran, al-mu'allim. Wal-qadi, dia juga adalah qadi. Qadi kita panggil qadi kat sini. Al-qadi lah. Was-siyasi, susuk politik, orang politik. Wal khabir bisyu'un al-askariyah, pakar dalam hal-hal ketenteraan. Dia adalah ulama besar, dia pengajar Al-Quran, dia juga adalah qadi, dia juga adalah politik, dia juga adalah pakar dalam ketenteraan. Kita ulama Melayu, memang kalau kita tengok daripada sejarah dia, ramai yang pakar dalam ketenteraan. Syekh Daud Al-Faqani, Syekh Abdul Samad Al-Falibani, semua tu pakar dalam ketenteraan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Al-Banteng, Syekh Nawawi Banteng. Ada ulama kita orang Melayu, Syekh Nawawi Al-Bantani, dia keturunan Melayu tapi dia dibesarkan di Mekah. Tapi ulama-ulama kita bila ada masalah, kita dulu di zaman penjajah, zaman penjajah banyak ugamawan kita, orang yang pergi haji Mekah, pergi sana rujuk dia orang, cerita hal masalah kat Malaysia, dan mereka lah yang bagi saranan, sehingga kan timbulnya pejuang-pejuang kemerdekaan, pejuang-pejuang jihad dalam Melayu dulu. Peranan ulama tu besar tu. Okey, itu. Tapi sekarang ni Al-alamah dia. Sekarang ni dah terhad kan. Ahli politik bila bercakap agama kita tak dengar lah. Tak. Ahli politik kita tak dengar. Ulama masuk ahli politik, kita dah tak dengar. Al-Qadi lah, urusan dia Qadi ya. Jadi kita telah membahagi juzuk 7. Dulu dia orang boleh ambil semua. Okey. Al-Faqih, dia juga faqih. Al-Faqih, sebab tu dia karang-karang kitab-kitab ini. Al-Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumay Al-Khadrami Al-Syafi'i. Al-Khadrami merujuk kepada tanah kelahirannya, Hadramaut. Al-Syafi'i merujuk kepada asal kepada dia punya mazhab. Jadi nama dia adalah Salim bin Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumay. Kita sampai datuk moyang kita pun kalau boleh kita ingat lah. Orang Arab tu itulah, dia akan ulang-ulang nama yang sama. Ya, Abdullah tu ada 2 kali tu. Abdullah bin Ahmad bin Abdullah bin Ahmad
Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. Itulah orang Arab. Dia nak mengekalkan nama-nama tok moyang dia, cucu-cucu dia pun dia beri nama tok dia balik. Tapi kita sekarang dah tukar lah. Ya. Apa nama anak kita letak Fatah Amin. Apa Fatah Amin, Ben Aziz, Ben Farid Kamil. Lepas tu tak ingat lah nama tu apa? Tak Kamil betul Kamil. Tak ingat lah. Sebab nama susah-susah. Jadi orang Arab dia tu mengingatkan sehingga berulang-ulang pada kali. Dah lah, tak sama juga kan. Tak nama anak panjang sampai 3-4 perkataan. Zaman generasi XYZ nanti mungkin apa 5-4 perkataan kan. Okey, wulida fi Korea di Asbuh. Dia lahir di satu perkampungan yang namanya adalah di Asbuh min Qura, daripada kampung-kampung Wadi Hadramaut. Ini tempat lahir dia. Mungkin ada orang nama sama tapi lahir tempat lain. Jadi kita kena tahu dia lahir ini yang lahir mana. Wulida, dilahirkan di Korea di Asbuh. Siapa pernah pergi Yaman sini? Siapa pernah Google lah Yaman ke Hadramaut ke? Pernah lah Google kan? Di Asbuh ni Anda pun tak pernah sampai lah di Asbuh Di Asbuh ni dia siapa pernah Syeun airport ni kalau kat Hadramaut dia ada 3 airport. Satu Syeun, satu Makalla, satu lagi Sokrates apa tu? Sukrut nama dia, Sukrut. Sukrut ke Sukrut? Tak pasti lah. Macam tu lah. Tapi dia ada 3 Hadramaut. Tapi kalau kita nak pergi Tarim tu, paling dekat kita landing ke Syeun. Okay, kalau sampai nak pergi bulan puasa ni ada bulan puasa ni dekat Tarim tu dia ada buat 40 hari punya orang. Atau orang akan naik flight sini, atau akan landing ke Sana'a. Dia tak terus ke Syeun tau. Dia akan landing ke Sana'a, transit naik ke Syeun, berhenti ke Syeun. Daripada Syeun tu sekitar 15 minit sampai Zu Asbuh. Tapi kalau Syeun tu dia kalau sini Syeun, Zu Asbuh belah sini. Tapi kalau nak pergi Tarim, dia belah sini. Sebab tu anda tak lalu sini. Jadi kita pergi Tarim ke sana kan. Tarim tu dalam 35 minit lah, 35 km. 35 km tapi tak selesai 35 minit. Kita punya perjalanan tu penuh tu je lah. Banyak askar tepi. Jalan. Kita berhenti askar. Lepas tu berhenti satu lagi kabilah. Kabilah tu bawa senapan. Kita tak boleh bawa senapan. Kabilah Kelantan tak ada senapan bawa. Kabilah Terengganu tak ada kan. Kita masuk kan. Dia ada session. Sampailah ke Tarim. Ada di situ Zu Asbuh kat situ. Dia lahir kat situ. Nak cerita sikit. Anda pergi Hadramaut tu. Anda turun ke Syeun tu. Okey, steady lah. Pergi ke Tarim kan. Tarim 2-3-4 hari ataupun tak lama selepas tu, ada yang turun ke Syeun. Ada tragedi rampasan, usaha untuk merampas kapal terbang. Ada orang tembak-menembak lah. Yang guard yang jaga kat luar pintu tu mati orang. Anda fikir supaya anda sampai awal sikit.
ada pelajar yang sampai pelajar Mesir sampai kat situ terjerit-jerit lah tu mana tu, tapi nasib pintu tutup kan. Dan tak sebasar balik daripada tarim tu anda kena pergi mukalla 4 jam. 4 jam dari tarim tu ke mukalla tu. Kat situ nampaklah suasana pedalaman Tanah Arab. Kalau orang kata siapa nak pergi Tanah Arab, nak rasa suasana Tanah Arab zaman Nabi tu, dia punya suasana tu, tak payah pergi Dubai lah. Dubai tu tak jadi macam apa kan. Pergi ke bahagian Yaman ni, bangunan dia lama, kita tengok lapang tu lah, pasir ni ada kambing, tiba-tiba tengah-tengah batu-bata tu ada rumah. Dia gunung ni batu kering. Anda tengok tapi kalau pergi Hadramaut tu, dia subur tanah dia. Kalau kita naik tingkat atas tu, boleh tak cerita ni? Anda nak mengimbau balik lah. Mungkin orang teringin nak pergi kan. Ada pergi tarik tu, ada naik tingkat atas tu. Atas tu pandang bawah, nampak hijau ke. Tapi bila anda turun bawah, coklat lah. Anda beli, mana dah tak pokok. Bila naik atas ada kehijauan lah situ. Ada subur. Di situlah dia Hadramaut ni dia bagi lepas Sonaa ni sejuk. Kalau sampai Sonaa tu memang sejuk lah. Macam Cameron Island sikit sejuk dia. Tapi kalau bagi orang di Hadramaut panas. Kalau bulan puasa tu lagi lah. Aircon dia rumah tu ke kanan ada aircon yang lama tu lah. Tapi bila ada sehari tu dia akan mati dalam 3-4 jam. 3-4 jam tu jadi oven lah sebenarnya tu. Panas lah. Kalau di Jamiah tu, kalau di Jamiah tu betul dia ada engineering, ada generator yang hidup kembali. Okey dah. Anda boleh cepat. Wa tarabba wa ta'allum. Dia ditarbiyah. Ditarbiyah lah, dididik dan diajar di sisi bapanya, iaitu Syekh Al-Allamah Al-Muallim Abdullah bin Sa'ad bin Sumay. Itu bapanya. Pada peringkat awal pembelajaran dia adalah dengan bapanya. Waqat waham al-muakhir Al-Qadir Al-Ustaz Muhammad Abdul Qadir yang perenggan ni, dia membincangkan pasal nama tadilah, nama bapanya tu, nama nasab bapanya tu, kita tinggalkan situ. Dia ada pembincangan, ada dua pendapat. Qara'a Al-Quranul Karim, dia membaca Al-Quranul Karim. Dia belajar dan dia membaca Al-Quranul Karim. Wa atqana aujuha ada'a, dia tekun dan dia fokus pada pembacaan Al-Quranul Karim ini. Summa ishtaghal, dia menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran. Dia memang fokus. Dia baca, dia macam apa orang kata, mencurahkan segala usaha dia dengan Al-Quran. Itulah pengarang kita, Syekh Salim bin Abdullah ini. Fasumiyah mu'alliman, oleh kerana itu dia dinamakan mu'allim. Sebab dia mencurahkan segala daya upaya dia untuk memahami Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran, sehingga dia disebut dengan mu'alliman. Wa huwa istilah Hadrami. Itu adalah istilah bagi orang-orang Hadrami. Yutlaqu ala man ishtaghala bi iqra'il Qur'anil Karim. Istilah bagi orang-orang Hadrami yang menunjukkan kepada orang yang sibuk dengan Al-Quran Karim, mu'allim. Wa ahsaba annahum akhaduhu min al-hadith. Dia ambil benda tu sebab daripada kefahaman terhadap hadis Nabi SAW daripada Sahih Bukhari yang diriwayat secara mu'allaq di dalam Sahih Bukhari, iaitu khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
sebaik-baik kamu adalah orang yang mengajar Quran dan mengajarkannya. Orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dia guna ta'allama wa 'allama. Jadi muallim itu merujuk kepada orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Wa darrasa al-ulum asy-syar'iyyah 'ala walidi wa 'ala jam'i min al-ulama alladhina intala bihim wadi Hadramaut fil qarn al-thalith asyar al-hijri. Dia mempelajari sini ya. Dia mengajar ulum syariah kepada anak-anaknya wa 'ala jami'i min al-ulama alladhi intala bihim wadi Hadramaut fi qarn al-thalith asyar al-hijri wa minhum as-Sayyid Umar bin Saqqar bin Muhammad bin Umar bin Taha as-Safi. Apabila dia belajar ulum syariah ni daripada bapanya dan daripada ulama-ulama yang ada ketika zaman itu, iaitu sekitar pada tahun 13 Hijrah. Dia belajar daripada ulama-ulama Hadramaut yang ada pada 13 Hijrah. Di samping dia pelajari ilmu-ilmu syariah daripada bapanya. Dan antara gurunya adalah As-Sayyid Umar bin Saqqar bin Muhammad bin Umar bin Taha as-Safi dan As-Sayyid Umar bin Zain bin Sumaid wa ghairihi, dan selain mereka. Wa nashar al-ulum wa darrasaha. Kemudian dia menyebarkan ilmu dan mengajarkannya pula. Okey. Tadi dia belajar, tadi kita dah ambil dia belajar pada siapa, dan sekarang ni dia mengajar pula. Wa aqbalat tullab, dia menerima pelajar-pelajar, dia menerima anak-anak murid. Wa kana min ajallihim as-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Taha Al-Haddad, iaitu Sayyid Habib Abdullah bin Taha Al-Haddad, Syekh Al-Faqih Ali bin Umar Baruzah. Itu antara anak-anak murid dia yang terkenal lah ketika itu. Dan dia ni dia mencapai kegemilangannya sehinggalah banyak kasidah-kasidah yang memujinya, yang mengangkat martabat dia, dan ada orang memujinya dengan kasidah-kasidah di situ. Adanya ke Syekh Al-Alama Abdullah bin Ahmad Bersaudan wa ma'an. Di samping dia hebat dalam ilmu syariah dan juga terlibat dalam politik lah. Faqadin tudiba. Kemudian dia diutus, dia pergi ke Hind, India. Kemudian dia pergi ke India, liyakhtar litaulah al-Qitriyah khabiran askariyan fi syu'un al-madafi'. Dia pergi ke India ni kerana dia terpilih untuk menjadi mastermind dalam ketenteraan, jadi pakar dalam bidang ketenteraan
bagi Daulah Kistriyah. Kat situ sebab dia selain daripada kemahiran dia, ilmu dia pakar juga dalam hal-hal ketenteraan. Jadi dia pergi ke Hind. Fakhtaru arsalu ilaihi. Jadi kerajaan tempat dia dulu telah menghantarnya ke Hind, India. Kemudian dia juga membeli senjata-senjata daripada Singapura dan dia menghantarnya kepada Hadramaut. Di samping dia terlibat sebagai pakar ketenteraan di India, dia juga telah membeli senjata daripada Singapura dan dihantar kepada Hadramaut untuk meningkatkan pertahanan dan ketenteraan di sana. Dan dia juga antara orang yang berperanan untuk mendamaikan Yafet dan Daulah Kistriyah. Tak pasti Yafet Daulah Kistriyah ni mungkin dekat benua India tu lah. Kemudian wakhtiyar mustasyaran di Sultan Abdullah bin Muhsin. Dia kemudian dilantik sebagai penasihat kepada Sultan bin Muhsin, Sultan Abdullah bin Muhsin. Sebab tu siasi tadi, lepas dia banyak involve dalam ketenteraan, dia dilantik oleh Sultan sebagai penasihat. La yusdaru illa an ra'yi. Tidak, Sultan itu tidak memutuskan, tidak mengeluarkan pendapat kecuali daripada pandangannya. Jadi maknanya semua nasihat-nasihat yang dikeluarkan oleh Syekh Salim tadi diterima oleh Sultan. Wa indama khalafa Sultan wa lam yurajjih ila masyuratihi wastabat bi ra'yihi. Tapi tak lama, dia jadi penasihat Sultan ketika mana Sultan menerima pandangannya. Dia cakap terima. Tetapi ada satu ketika Sultan sudah mula tidak menerima pandangan-pandangannya dan dia tidak merujuk kepada Syekh Salim tadi mengenai pandangan untuk meminta pendapat. Jadi oleh kerana itu Syekh Salim dia pergi ke Hindi musafir. Dia keluar daripada menjadi penasihat Sultan, maka dia musafir ke Hindi dan kemudian dia berpindah ke Jawa, negeri Jawa lah, tanah Jawa. Dan dia duduklah menetap di sana. Jadi kita ada banyak ulama-ulama dia pergi merantau dan dia akan datang ke tanah Jawa. Ada yang menetap, ada yang balik semula, ada yang mengajar. Ada dulu Syekh Nuruddin Ar-Radili, dia ulama daripada India. Dia pergi belajar kat Mekah, dia datang ke tanah Jawa, dan dia mengajarkan ilmu-ilmu. Lepas tu kemudian dibaliknya wafat di sana. Jadi banyak ulama-ulama yang begitu dia punya jalur dia. Kita tahu kan kita ni ada jalur sutera kan, siapa ingat? Jalur sutera tu memang ulama tu datang dia akan singgah tanah Jawa. Maknanya ilmu itu orang-orang yang berperanan menyebarkan ilmu itu sentiasa ada di tanah Jawa. Siapa ke tanah Jawa sini? YDP. Ada YDP Jawa. West Mangan. West Eko. Okey, kita sikit lagi. Anda kalau dah suruh baca, memang anda baca sungguh lah. Wa kana min ahli solah. Dia ni penegak kebenaran. Da'in al-dik, sentiasa melazimi zikir-zikir, kathir tilawah di kitabillah. Dia banyak membaca Al-Quran. Dia ni memang penegak kebenaran. Ketika dia duduk, Syekh Salim dia duduk di tanah Jawa, dia memang tegas lah. Bila dia sampai ke tanah Jawa tu, dia duduk dekat Jakarta, sekitar Jakarta. Dia duduk kat sekitar Jakarta tu, ramai orang datang dia jemput.